Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama sekali terdapat kekeliruan yang ditimbulkan dalam blog-blog terutamanya mengenai keperluan untuk mendapatkan permit. Ada dikatakan bahawa setelah Seksyen 27 Akta Polis tidak diguna pakai lagi, maka tiada keperluan untuk calon-calon atau ejen-ejen memohon untuk mendapatkan permit daripada polis untuk mengadakan ceramah. Sukacita saya menyatakan bahawa permohonan untuk mengadakan ceramah di tempat terbuka adalah mengguna pakai ataupun tertakluk kepada Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 secara spesifiknya di bawah Seksyen 24B, di mana di dalam seksyen itu, seperti yang telah saya terangkan sebelum ini, secara spesifik menyatakan bahawa calon-calon atau ejen mereka hendaklah mendapatkan permit daripada polis untuk mengadakan ceramah terbuka. Di sini perkataan terbuka itu adalah keywordnya, sebab ceramah terbuka kalau tanpa permit boleh disalahgunakan. Dan seperti saya terangkan yang lalu, permit ini adalah juga untuk kegunaan polis bagi mengaturkan faktor-faktor keselamatan setempat supaya ianya tidak terlampau rapat, ianya tidak bersebelahan, tidak berdepan dan sebagainya. Kerana jika tidak dibuat begitu tanpa permit, maka tidak ada pengaturan yang khusus yang boleh menimbulkan bukan sahaja kekeliruan, malah kekecohan yang mungkin timbul daripada situ. Jadi untuk mengatakan bahawa Seksyen 27 telah terhapus, tidak boleh dipakai untuk kegunaan ceramah adalah tidak tepat, kerana ceramah masih memerlukan permit di bawah Seksyen 24B seperti dinyatakan. Dan satu lagi dikaitkan juga dengan Akta Perhimpunan Aman dalam ceramah. Akta Perhimpunan Aman di bawah Seksyen 1 itu sendiri, bracket 3 kalau tak silap saya, mengatakan bahawa kalau dalam kempen-kempen pilihan raya ianya tertakluk kepada Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, jadi tidak terpakai juga Akta Perhimpunan Aman. Sebab itu kita katakan sejak daripada 20 April lalu, apabila penamaan calon telah dibuat dan kempen bermula, maka AKP ini adalah terpakai. Diharapkan kekeliruan itu tidak disebarkan sebagai satu dakwah untuk berpolitik dan mengatakan ataupun menganjurkan bahawa semua pihak tidak memerlukan permit untuk berceramah di tempat terbuka. Jika ada kekeliruan di situ, maka eloklah dirujuk Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Seksyen 24B tersebut untuk lebih jelas. Dan dia tidak ada cross reference atau tidak ada rujukan pada mana-mana lain-lain undang-undang seperti Akta Polis Seksyen 27 tersebut. Yang kedua, yang juga mendapat sebaran di dalam dunia maya cyber semalam ialah berkenaan kononnya polis menjalankan undi, menunjukkan gambar polis menjalankan undi di kotak-kotak tanpa ada pengawasan ataupun pemerhatian daripada pihak SPR ataupun pihak bertanggungjawab. Kita masih lagi menyemak kesahihan gambar tersebut, kerana ada juga yang berpendapat gambar itu gambar yang lepas dan sebagainya. Tetapi apapun keadaannya, apapun gambarannya, yang ingin saya nyatakan di sini bahawa undi pos tersebut tidak memerlukan kehadiran pegawai-pegawai SPR. Macam yang saya katakan sebelumnya, undi pos ini sebenarnya anda boleh mengundi secara teknikalnya di dalam bilik tidur anda, atau di dalam bilik mandi anda, atau di meja makan anda. Itu undi pos. Dia tidak memerlukan orang untuk melihat di celah bahu kita apa yang kita buat. Itulah undi pos. There's no one to overlook ataupun overlooking your shoulder untuk tengok apa yang kita buat. Jadi dalam kata lain, tidak memerlukan kehadiran SPR. Terpakai hanya untuk undi pos. Berbeza dengan undi awal dan undi yang sebenar. So kalau nak dipolemikkan perkara ini,
juga mendatangkan kekeliruan pada orang ramai yang mungkin menyoal pihak berkuasa, terutamanya dalam kes ini polis, kerana polis digambarkan begitu, mengatakan ini adalah bentuk penipuan dan sebagainya. Ini adalah tidak tepat, malah salah. Jangan sebarkan lagi berita-berita yang tidak betul, yang tidak tepat. Dapatkan fakta dulu. Pertama sekali, penghayatan tentang takrif, tentang makna undi POS itu sendiri. Sebenarnya, kalaupun dibuat begitu, ada kotak mengundi apa semua, ini adalah fasilitasi, to facilitate untuk mengundi POS tersebut. Ada tempat yang proper untuk buat undi POS dan sebagainya. Walau tak perlu, dia boleh ambil pergi ke mana-mana tempat yang dia rasa dia nak mengundi, ke library ke mana-mana saja, dia boleh mengundi. Apa salah? Itulah syarat undi POS. Itulah yang saya dah terangkan lepas sepanjang 3 hari yang sebelum ini tentang undi POS ni. Ramai orang yang cukup keliru, dan bukan sahaja dia bersifat keliru bagi diri dia, tetapi dia juga mengelirukan orang lain. Ini yang tak betul ni. Jadi minta jangan disebarkan berita-berita sehingga mendapat pengesahan. Dan juga kepada sesiapa, terutamanya calon-calon atau ejen-ejen yang suka mengeksploitkan benda-benda begini, benda-benda yang kita tahu. Saya tahu kadang-kadang calon dan orang-orang yang ejen-ejen adalah dia bukan tak tahu, dia tahu undang-undang dan dia tahu proses dan prosedur, tapi mengambil kesempatan, mengambil sempena dengan keadaan itu untuk menggambarkan bahawa benda ini adalah benda betul. Sebab itu semalam, macam saya katakan, ada ahli politik yang mengatakan bahawa polis salah kerana buat undi POS awal. Di mana salahnya tidak diterangkan. Kerana undi POS macam kita tahu tak ada date. Atas undi ready, maka bolehlah mengundi. Tak ada salah. Yang ketiga yang mendapat perhatian ialah kejadian di Kelang, iaitu anak perempuan salah seorang calon, keretanya telah dibakar. Kita memandang serius perkara begini, amat serius, kerana ini tidak seharusnya berlaku. Dan kita telah memberi peringatan kepada semua secara harian untuk tidak bertindak ganas, kasar, malah bertindak secara jenayah seperti begini, hanya kerana ideologi politik. Ini yang sepatutnya dihindarkan oleh mana-mana pihak yang bertanding. Kerana kita katakan, dan saya ulangi, saya nak menegaskan bahawa kita bukanlah hidup di alam rimba. Ini bukannya negara yang tidak ada kedaulatan, bukannya negara yang tidak ada undang-undang, bukannya negara yang tidak ada perlembagaan. Kita lengkap semuanya, tapi kita gagal mematuhinya. Segelintir pihak terbawa-bawa dengan faktor emosi yang boleh menyebabkan kegusaran, kegentaran. Lama-lama orang yang ada niat untuk mengundi dan sebagainya menjadi takut. Jadi proses demokrasi itu tidak dapat berjalan dengan lancar hanya disebabkan oleh segelintir pihak yang mengambil undang-undang di tangan masing-masing dan memikirkan bahawa hanya kekasaran sahaja yang boleh dibuat untuk mendapatkan atau meraih sokongan. Ini adalah sesuatu yang sangat dikesalkan dalam abad ini, dalam dunia pada hari ini, dan dalam konteks Malaysia yang berhemah dan disanjung tinggi di mata dunia. Tidak seharusnya berlaku begitu. Dan perkara ini disiasat, dan jika didapati bersalah, tentulah undang-undang tidak akan melepaskan sesiapa sahaja daripada tindakan ganas jenayah ini. Dan juga kita menyaksikan bahawa terdapat seolah-olah yang keempat adalah seperti escalation dalam masa 48 jam ini. Kejadian-kejadian di Bom Tebal, di Skinchan, di Buntung, yang kelihatannya memang tidak menghormati undang-undang. Ini pun satu yang patut diadreskan. Yang dihormati Ketua Polis Negara pun telah memberi jaminan akan meningkatkan keselamatan, dan kita tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan to the fullest extent of the law, kata orang, sekiranya kita dapat menangkap orang-orang yang terlibat dan dapat membuktikan bahawa mereka itu bersalah. Seperti yang kita ketahui, bagi kes ni Bom Tebal, 3 suspek telah ditangkap, dan sekarang proses siasatan sedang berjalan untuk establish bahawa mereka terlibat dalam kejadian jenayah tersebut. Dan saya yakin
bahawa bagi lain-lain kes juga perkara ini boleh dijejaki oleh pihak polis dengan kerjasama orang ramai dalam sekejap saja, dan mereka-mereka yang bertanggungjawab boleh dihadapkan ke mahkamah. Justru sesiapa yang dulu saya katakan bakal samsing ini, berhati-hatilah untuk mengambil tindakan. Jangan berfikir dua kali, fikirlah berkali-kali. Jika tidak memikirkan diri sendiri, fikirkan anak, isteri, keluarga, sahabat lain dan sebagainya. Kerana bila you berhadapan dengan undang-undang, anda berhadapan dengan undang-undang, seperti yang saya katakan, tidak ada lagi orang-orang yang anda sokong atau yang anda dokong untuk menjadi terutamanya ahli-ahli calon atau ejen yang akan bersekongkol dengan anda. Kerana jika dia berbuat itu, dia juga menganjurkan jenayah. Tidak ada orang akan menepuk di belakang anda atau pat in the back dan berkata terima kasih kerana ia telah bakar bilik gerakan itu. Saya mengucapkan terima kasih bagi pihak parti saya. Tak ada. Kalau dia kata begitu dengan dia sekali, pun juga boleh dilayak lakukan sebagai seorang daripada pendorong pada jenayah. So, minta bakal-bakal perusuh, bakal-bakal samsing parti, ingat ada undang-undang dan anda tidak akan terlepas daripadanya. Yang kelima ialah berkenaan dengan penggunaan perkataan-perkataan yang di luar batasan kemanusiaan dan batasan hormat di spanduk-spanduk. Kata-kata carutan, kata-kata penghinaan, kata-kata hasutan dan sebagainya. Ini juga dikawal oleh undang-undang. Tetapi sewenang-wenangnya menulis di situ-sini dan menampal poster, spanduk, banner, banting dan sebagainya yang memaki hamun, mencarut tentang orang dan sebagainya. Ini pun adalah satu perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Saya minta semua pihak-pihak yang terlibat hadkan kempen-kempen anda, sama ada di poster, sama ada di ceramah terbuka dan sebagainya, kepada isu-isu yang saya katakan yang datang manfaat daripada segi strategi, daripada segi manifesto, tidak berbaur dengan hasutan, isu perkauman. Semua ni ada dalam undang-undang. Dan jika seseorang membuat laporan tentang apa yang anda katakan atau tentang kain-kain rentang anda apa semua, anda juga bertanggungan kepada undang-undang. Kita adalah satu negara yang multiracial, multi-religious, multicultural, dan itu adalah satu fakta yang harus dihormati oleh semua orang. Tidak menggunakan untuk pergeseran di antara satu sama lain.